Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Harapnya insya-Allah berada dalam kesihatan dan juga kesejahteraan. Amin. Mampu untuk meneruskan ibadah-ibadah lebih-lebih lagi pada 10 hari awal Zulhijjah. Jadi insya-Allah pada hari ini tuan-tuan, kita akan membaca pada halaman yang ke-541. Mungkin tuan-tuan boleh buka daripada awal lah, buat persediaan. Halaman 541 di mana kita akan membaca muka surat yang terakhir daripada surah Al-Hadid. Ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ditemani juga oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Sattar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Doktor. Kalau ana tebalah tahu tafkhimlah. Allah kenapa lupa? Sahabat kita seorang guru kita tir. Itu muraqqaq lah, tarqiq lah. Jadi doktor siaplah. Cepat kita masuk segmen tajwid tu ya. Terus praktik terus. Okay. Sebelum kita ni doktor nak tanya sikitlah doktor. Kata silap kita hari ni di Malaysia ataupun maaf di sahabat-sahabat Duyufur Rahman di Mekah hari ni hari Tarwiyah hari Tarwiyah. Boleh kongsi sikit doktor. Hari ke-8 Zulhijjah. Kebiasaannya kalau hari ni kalau di Mekah sana para jemaah haji akan pergi ke Mina lah. Bergerak ke Mina. Dia akan bergerak ke Mina. Kemudian dia akan duduk di Mina sementara sebelum hari Arafah nanti mereka akan bergerak ke bumi Arafah. Tetapi kadang-kadang dia ikut daripada jemaah ke jemaah. Dia bergantung. Kadang-kadang setiap negara itu ada dia punya ada dia punya cara pergerakan dia itulah. Tapi kalau ikutkan hari ini hari Tarwiyah lah. Jadi para jemaah haji mula buat persediaan untuk pergi ke hari yang paling agung. Iaitu hari apa? Yaum Arafah. Dan kita harap para jemaah kita berada dalam keadaan yang sihat. Amin ya rabbal. Kerana kalau kita tidak sihat ni susah untuk kita nak buat ibadah. Lebih-lebih lagi kita punya tuan guru kesayangan kita lah, Ustaz Fazrul yang berada di sana. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara beliau. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya. Kan? Jadi itulah apa yang kita harapkan untuk mereka dan juga kita harapkan agar kita juga akan mendapat inilah peluang kan jemputan untuk jadi Duyufur Rahman. Amin. Terima kasih Ustaz. Jadi jelas tadi boleh untuk hari Tarwiyah alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Insya-Allah jadi kita akan mulakan tadabbur kita, tetapi sebelum kita mula kita baca doa ringkas kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share ya. Kebaikan itu perlu dikongsi bersama. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita lihat terlebih dahulu kita punya sinopsis pada hari ini. Ayat yang ke-25, para nabi diutus dengan membawa mukjizat dan menyampaikan kebenaran. Adapun ayat yang ke-26 dan 27, kefasikan sebahagian besar daripada umat para anbiya. Kemudian kita pergi pula pada ayat yang ke-28 sehingga ke ayat 29, ahli kitab yang beriman akan diberi pahala 2 kali. Menarik tu.
Apa maksud dia tu? Nanti insya-Allah kita akan ceritakan sebentar lagi. Dan seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita mentadabbur ayat-ayat ini, kita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Tar untuk membaca terlebih dahulu daripada ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Baik. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat My Quran Time apa khabar hari ini, subhanallah. Moga-moga terus ceria, terus sihat, bersemangat dengan Al-Quran insya-Allah. Permulaan ini kita nak baca ayat yang ke-25 sehingga yang ke-27. Pejam celik sudah berada di akhir surah Al-Hadid dan kita sudah berada di halaman terakhir juzuk yang ke-27. Allahu Akbar. Jadi besok masuk 28, 29, 30 maka habislah My Quran Time yang pertama ini. Allahu Akbar. Moga-moga Al-Quran terus bertakhta di hati kita. Amin ya Rabb. Amin. Kita cuba untuk permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان
رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan memberi manfaat kepada manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Pada muka surat yang terakhir di dalam surah Al-Hadid ini, tuan-tuan, Allah menyebut bahawa Allah telah menghantar rasul-rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Di mana seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, adalah penutup bagi semua nabi-nabi. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menghantar banyak lagi rasul-rasul yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berhikmah dalam menghantar rasul-rasulnya. Dia bukan hanya sekadar hantar mesej kemudian dibiarkan rasul tersebut. Tidak. Bahkan Allah menghantar rasul dan memberikan pula bukti-bukti yang nyata, mukjizat. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah ataupun siratul anbiya, dalam sejarah para-para nabi yang terdahulu, kita boleh lihat ramai para-para nabi yang ada mukjizat. Apakah tujuan mukjizat itu? Supaya orang ataupun orang yang didakwah, supaya kaumnya boleh mengiktiraf dia sebagai seorang nabi. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya tongkat. Kita dah ceritakan dengan panjang lebar di dalam surah Taha, kan? Allah Subhanahu wa taala membelahkan laut merah untuknya. Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemampuan untuk nak mengubat penyakit. Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak dilupakan nabi kita yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat membelah bulan. Seperti mana yang telah baru saja kita lalu surah tu kan Ustaz, iqtarabatis saatu wa ansyaqqal qamar. Ya, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar dapat berlaku manusia dengan adil. Mukjizat ini adalah untuk mereka yang ada pada zaman itu. Betul ya Ustaz? Betul. Contoh tongkat Nabi Musa. InsyaAllah. Adakah kita masih boleh nampak tongkat tersebut? Tidak. Kan? Jangan pula nanti Ustaz kita kan orang ni kan macam-macam perangai. Betul. Tiba-tiba nanti muncul pula ajaran baru, kata inilah tongkat Nabi Musa. Haru kita. Kan? Tongkat Nabi Musa dah hilang. Habis, selesai. Mukjizat adalah untuk orang pada zaman itu. Tetapi apa yang boleh kekal adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab wal mizan dan neraca keadilan. Iaitu ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab tersebut membawa kepada keadilan. Kerana apa? Liyaquman nasu bil qist, agar manusia dapat berlaku dengan adil. Maksudnya apa yang kita faham? Keadilan ini adalah apa yang kita sebutkan paksi, di mana semua agama, bukan semua agama, maksudnya semua rasul mempromosi keadilan, semua rasul membawa keadilan, semua ajaran rasul-rasul yang sebelum ini akan berpaksikan kepada keadilan. Dan kalau kita lihat pada ayat ini juga, keadilan itu hanya boleh dicapai dengan apa? Dengan Alkitab. Dan juga mizan itulah. Maksudnya kalau kita bawa dalam konteks kita, tanpa kita merujuk kepada Al-Quran, maka keadilan itu sesekali tidak akan tercapai. Wa anzalnal hadida fihi ba's. Selain daripada itu, Allah menurunkan besi, bermaksud Allah menciptakan besi yang padanya ada kekuatan yang sangat, wa manafi'a linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Dan selain daripada kitab, kalau kita lihat kitab, mizan, neraca keadilan, kitab, mukjizat itu dalam bab dakwah. Tetapi dalam kita menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dakwah semata tidak mencukupi.
Apa yang diperlukan adalah jihad. Kerana itu Allah mensyariatkan jihad. Jadi besi di sini merujuk mana kita perlu menggunakan kekerasan ada pada masa-masanya. Kerana itu disyariatkan jihad. Dan hadid, kalau tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-25, al-hadid, besi itu kan, itulah nama surahnya. Mana kalau orang kata kenapalah surah ini dinamakan al-hadid, inilah ni sini ayat ni, wa anzalnal hadid. Ya. Jadi besi ini Allah Subhanahu wa taala sebut fihi ba'sun syadid. Dia ada kekuatan yang sangat. Kerana itu dalam kita berperang sekarang, mana ada orang pakai plastik. Pakai plastik, pukul orang pakai plastik, tak boleh pergi ke mana. Besi tu yang merupakan satu kekuatan. Peluru pun dibuat daripada besi juga, kan? Wa manafi'al linnas. Selain daripada itu, besi itu digunakan untuk manfaat manusia. Dengan menggunakan besi, kita boleh menaikkan sebuah tamadun. Tengok kita bangunan-bangunan tinggi, kan? Bangunan-bangunan tinggi semua kena pakai besi. Itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Allah menyebut waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya dalam keadaan yang tidak terlihat. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya di sini, ya, selepas mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab, selepas mana Allah Subhanahu wa taala memberikan besi, sekarang Allah nak lihat siapa yang memperjuangkan al-Quran tersebut, kitab tersebut dengan menggunakan besi. Masya-Allah. Itu dia. Siapa yang menyampaikan kitab tersebut dan siapa yang berdakwah dan siapa yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu digunakan perkataan yang suruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Daripada ayat ini juga tuan-tuan kita boleh faham bahawa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perlu kita gunakan untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat ini menyebut tentang besi, maka besi itu yang kita gunakan untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan, maka kekuatan itu perlu kita gunakan untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wang, harta, maka harta itu perlu kita gunakan untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan ingat lagi dalam muka halaman yang sebelum ini banyak diceritakan tentang infak, sedekah, musaddiqina wal musaddiqat, betul tak? Banyak diceritakan man dzalladzi yuqridullah, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita perlu kita gunakan untuk menjulang Al-Quran dan Sunnah. Walau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung pada ayat yang ke-26, walaqad arsalna nuha wa ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutuskan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan kami memberikan kepada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Nuh ni kita sudah maklum bahawa dialah manusia, daripada dialah keluarnya semua zuriat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim pula digelar sebagai ialah Abul Anbiya, kerana banyak nabi-nabi yang turun daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ada anak Ishaq dan juga Ismail. Daripada Ishaq keluarlah banyak nabi pada Bani Israel. Kemudian daripada Nabi Ismail turunnya keturunan Nabi yang teragung iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan pada kalimah faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Maka di antara mereka ada yang mendapat petunjuk dan sebahagian daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Menariknya macam mana? Mereka ini adalah para anbiya. Para anbiya. Ada yang mendapat wahyu. Mereka semua mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kerana dilantik sebagai seorang nabi. Tara para anbiya ni berdakwah pun ada yang mendapat petunjuk, ramai pula yang menolak. Itu para nabi tu. Sebab tu Nabi SAW kata nanti di hari akhirat ada nabi yang datang kadang-kadang bawa pengikut dia 3 orang je. Ada yang bawa 2. Ada yang nabi laisa ma'ahu ahad. Nabi yang datang hari kiamat tak ada pengikut. Subhanallah. Kan? Adakah nabi-nabi ini tidak berusaha? Tidak. Dia sudah berusaha untuk menyampaikan risalah Allah, tetapi manusia yang tidak mahu menerima. Jadi kita apa yang kita faham? Dalam kita berdakwah, dalam kita menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita letakkan pergantungan kita kepada Allah. Kan? Kalau orang terima dakwah kita, alhamdulillah.
Kalau orang tidak terima dakwah kita, maka kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah." Ya. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putera kepada Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keredaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan sewajibnya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahala, dan banyak di antara mereka adalah orang yang fasik. Jadi selepas mana Allah Subhanahu wa taala membukakan bicara dengan menceritakan Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim, sekarang Allah mula menceritakan tentang nabi-nabi yang menyusul selepas itu. Banyak nabi yang menyusul. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerana Allah tidak akan membiarkan satu-satu kaum itu berada dalam keadaan kesesatan tanpa disampaikan kepadanya risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat, kalau kita lihat, thumma qaffayna ala atharihim, kami menyusulkan rasul-rasul kami selepas itu, iaitu selepas Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah menyusulkan pula Nabi Isa alaihi salam, wa atainahul injil. Ini ayat ini Allah membicarakan tentang Nabi Isa alaihi salam, iaitu seperti mana yang kita tahu Nabi Isa adalah nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kitab Injil. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya itu rasa sopan santun, kasih sayang dan kerahiban yang mereka mengada-adakannya padahal Allah tidak mewajibkannya. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini kita akan ceritakan sebentar lagi, kerana sebelum itu kita nak lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu qafa ataupun asalnya adalah qafawa, iaitu mengikuti ataupun menyusul. Dan ia disebut sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Jadi itu yang kita sebutkan tadi di dalam ayat yang ke-27, summa qaffayna, Allah menyusulkan, kan? Allah menyusulkan jejak-jejak mereka, iaitu jejak para nabi itu dengan rasul-rasul yang lain. Maksudnya banyak lagi rasul-rasul. Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Betul. Itu yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita tahu. Kemudian ada yang Allah Subhanahu wa taala tak ceritakan pun di dalam Al-Quran. Tetapi mereka wujud dan mereka telah memperjuangkan ataupun menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, hiya Makkatul Mukarramah. Tanah suci Makkah, hiya Makkatul Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allahu akbar. Inilah yang bergema sekarang ini di tanah suci Makkah. Hari ini hari Tarwiyah kan, Ustaz Dr. Arif kan. Laungan antara laungan yang bergema, labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah merasai suasana berada di Arafah, suasana menunggu bas. Menunggu bas nak pergi ke Arafah kan. Saya pun ada pengalaman tu, doktor. Duk tunggu kat hotel. Bas nombor 40 dia panggil. Tengok tag kita. Oh, saya 45. Tunggu lagi, subhanallah. Tapi kena sabarlah. Sabar. Subhanallah. Jadi
subhanallah. Oh, kita punya ni pun doktor, apa sahabat-sahabat kameraman kita pun berada dekat Allah, tanah suci. untungnya. Antaranya lah. Antaranya jadi kru-kru semua kita doakanlah moga-moga dipermudahkan Allah Taala. Al-Fadhil Ustaz Fazrul pun Allahu Akbar. Ustaz Fazrul ada komen kita dekat Facebook tadi. Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam dari tanah suci. Allah Ustaz Faz. Masya-Allah. We all miss you. Betul. Yes, betul, yes. You are right. Okey, jadi subhanallah, tuan-tuan dan puan ibu ayah sekalian, kita singgah sekejap ruangan tajwid kita sebelum kita menyambung terus tadabbur kita pada hari ini insya-Allah. Hari ini kita nak lihat lagi ataupun nak berlatih lagi huruf ra. Huruf ra. Ra ni kadang-kadang payah juga kalau kita tak betul-betul kan. Mari kita tengok ayat yang kita nak kongsikan pada hari ini berkaitan dengan huruf ra, bunyi ra bahagian atas contohnya menyempurnakan sebutan huruf ra dalam ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa batigha ridwanallahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sadaqallahul azim. Ada 3 tempat yang kita nak beri perhatian. Yang pertama pada kalimah ridwanillah. Saya baca tadi ridwanallah kan. Saya ulang lagi sekali. Saya ulang lagi sekali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Illa batigha ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sadaqallahul azim. Pertama kalimah ridwanillah. Ri baris bawah, ra baris bawah, tipis. Nipis ri. Ridwa. Cuma di lepas tu ada dot. Tu mencabar sikitlah. Rid. So kena jumpa Dr. Aril Pani untuk tasmi'. Satu. Yang kedua kalimah ra'auha. Ra'auha. Ra baris atas pula. Ra'auha tebal lah. Ini paling tebal lah. Ra'auha. 2. Dan yang ketiga kembali kepada baris kasrah iaitu ri'ayatiha. Ri'ayatiha. Jangan kita baca ra'auha haqqa ri'a. Dia ada unsur-unsur tebal tu nak ada lagi ri'a. Dia bunyi macam Mak Saleh sikit kan. Itulah. Ri'ayatiha. Tapi nak macam mana ustaz, saya tengah belajar. Alhamdulillah. Tak apa, teruskan belajar. Yang mustahaknya berjumpa dengan atau bertalaki dengan guru. Jadi selamat mencuba ya ibu-ibu ayah sekalian. Moga-moga ibu-ibu ayah sekalian terus dipermudahkan Allah bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Wallah alam. Terima kasih Ustaz Tar kita atas penjelasan yang baik. Cuma saya tertanya-tanya lah Ustaz kan. Betul. Ada setengah orang ni dia tak boleh pergi huruf ra tu. Dia jadi huruf ghin. Daripada ra dia jadi ra. Masya-Allah. Itu macam mana, apa ubat dia tu Ustaz? Saya pernah dulu masa belajar dekat Terengganu dulu ada guru kongsikan, ada pelajar yang tak dapat sebut ra dengan betul ni, dia kata lidah kita dia kata ambil buluh, anak buluh kan, buluh kecil tu, dia kata raut betul-betul kan, potong elok-elok, buang tajam dan semuanya, dia suruh raut kita punya lidah tu. Macam simbolik lah buat macam tu. Ya. Itu antaranya lah. Nak melembutkan lidah tu ke? Tapi yang paling mustahak dengan guru jugalah. Jadi nanti guru masa talaki tu guru akan betulkan atau guru akan menyemak. Okey. Latihlah ra goreng pisang atas piring, makan garing-garing. Contoh. Itu untuk latihan dia. Lapar pula dengan benda tu. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Tarmizi. Jadi selain daripada kita dapat tahu tentang bagaimana untuk menyebut huruf ra, kita juga dapat belajar bagaimana untuk melatih lidah kita ni untuk dapatkan makhraj dan sifat huruf ra itu dengan betul. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi kita kembali kepada halaman yang ke-541 ayat yang ke-27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina." Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putera kepada anak Maryam. Okey. Kenapa disebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam? Kerana selepas ini akan diceritakan tentang golongan Nasrani. Ya, dan apa yang telah dibuat oleh golongan Nasrani. Kan? Dan apa yang kita boleh belajar daripada itu kita akan lihat sebentar lagi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dan kami berikan Injil kepadanya. Jadi seperti mana yang kita tahu, orang-orang Nasrani ada kitab Injil, ya, dan kitab Injil itu walaupun pada asalnya adalah sahih, tetapi ia telah ditahrifkan, ia telah diselewengkan oleh ulama-ulama Nasrani. Jadi sekarang kitab itu tidak boleh lagi dirujuk oleh umat Islam kerana kita sudah ada kitab yang lebih agung, ya. Ini dah ni kita pegang ni. Yang ni kita kena peluk, yang ni kita kena hadap tiap-tiap hari. Jadi wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Dan kami jadikan dalam hati mereka itu rasa santun dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang Nasrani ni sebenarnya mereka memang lebih menyantuni orang Islam secara umum. Kita kata ni secara umum berbanding dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni memang daripada sejarah ke sejarah lah. Kita duduk berperang, kita duduk berkonfrontasi dengan orang Yahudi. Adapun orang Nasrani ni dia lebih lembut. Adalah masa di mana kita berperang. Ya, betul, saya tidak nafi. Tetapi secara umumnya mereka ni lebih lembut terhadap orang Islam. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara. Yang mana orang-orang yang lebih dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani berbanding dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Nasrani ni ada rasa sopan santun dan kasih sayang. Tetapi ada satu benda yang mereka buat, satu amalan yang mereka buat yang membawa masalah kepada mereka. Apa dia? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Tetapi mereka ada membuat satu rahbaniyah. Rahbaniyah ni bermaksud mereka melakukan satu amalan yang lebihlah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka yang mengada-adakannya. Kan? Sebab tu ada juga disebutkan antara ruhban ni, antara kita panggil apa, pendeta ke, kita panggil pendeta ataupun dia punya paderi-paderi, ada yang tidak berkahwin, ada yang tidak boleh berkahwin, dan benda ini hanya akan membawa masalah kepada mereka di kemudian hari. Ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka yang mengada-adakannya sendiri. Dan mereka Allah hanya mewajibkan kepada mereka apa dia? Ibtigha'a ridwanillah. Allah mewajibkan agar kamu mencari keredaan Allah dalam kerangka kemampuan kamu. Dalam kerangka kemampuan kamu. Tetapi orang Nasrani ini dia nak buat lebih. Jadi akhir sekali mereka terjerumus di dalam satu masalah yang besar. Kan? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Jadi apa yang Allah wajibkan pada kamu, tak mampu kamu nak jaga. Kan? Buat apa? Buat benda yang lebih. Kalau benda yang asal tu kamu tidak jaga. Sebagai contohlah, kan? Kalau kita umat Islam, Allah mewajibkan ke atas kita solat fardu. Dan solat fardu ni ganjaran dia sangat besar. Masya-Allah. Ada setengah orang mungkin solat fardu dia tak berapa nak jaga, tapi dia jaga benda-benda yang lain, solat sunat lah. Dia mendahulukan solat sunat atas solat fardu menjadi masalah. Sepatutnya solat fardu terlebih dahulu. Solat sunat itu adalah untuk nak tambahan, nak melengkapkan apa yang kurang, kan? Jadi itulah yang berlaku. Apa yang diwajibkan oleh Allah tidak pula dijaga oleh orang Nasrani, mereka pula amal ibadat yang lain yang akhirnya mereka semua ke mana pergi? Ke arah lembah kesesatan. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, pada ayat yang ke-27, kita dah berada di penghujung ayat, maka kami memberikan pada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka. Wa kathirum minhum fasiqun, dan ramai daripada kalangan orang-orang yang Nasrani itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang-orang Nasrani secara umum, kalau kita mengambil dalam konteks zaman sekarang, mereka adalah kufur. Kecuali orang yang benukar ataupun yang memeluk Islam, maka itulah orang-orang yang beriman. Kita tidak boleh mengatakan orang-orang Nasrani itu mereka beriman. Tidak, kerana jelas di dalam surah Al-Maidah Allah menyebut laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahawa Allah ni satu daripada tiga. Itu adalah akidah orang Nasrani. Adapun orang-orang yang telah, orang kata apa, meninggalkan agama Nasrani dan memeluk Islam, maka itulah yang disebutkan fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Allah memberikan kepada mereka
pahala mereka dan mereka juga akan mendapat cahaya di hari akhirat kerana mereka telah memeluk Islam dan telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung pada ayat yang ke-28. Tetapi sebelum itu ada satu pengajaran yang saya nak bawa pada ayat yang ke-27, iaitu kalau kita lihat warahbaniyatan ibtada'uha, di mana orang-orang Nasrani mereka cipta satu ibadah yang sebenarnya Allah tidak wajibkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala bila menurunkan syariat, Allah mengambil kira kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan sesuatu melainkan dalam kemampuan manusia itu sendiri. Tetapi kadang-kadang kita ni terlampau eager, terlampau nak buat lebih sehingga mana kita terjatuh dalam amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibuat oleh orang-orang Nasrani. Dan itulah yang berlaku kepada ajaran-ajaran sesat, Ustaz. Kadang-kadang betul. Mereka reka. Itu kena pegang tu. Okey. Mereka dalam amal ibadat sehingga mereka terkeluar daripada Islam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan agar kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut addu 'alaiha bin nawajid. Maksudnya kita kena pegang. Kita kena pegang dengan gigi geraham kita ni. Dan Nabi SAW juga menyebut taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku meninggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kalau selagi mana kamu berpegang kepadanya, kamu sekali-kali tidak akan sesat. Iaitu apa itu dua perkara tersebut? Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam urusan agama, tuan-tuan, janganlah kita mereka-reka satu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang kita buat perlu berlandaskan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ingatlah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mereka-reka dalam agama kita ni sesuatu yang bukan daripadanya, bukan yang diajar oleh Allah, bukan pula yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah tertolak. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang ajaran-ajaran sesat ni, kadang-kadang kita nampak amalan mereka duduk kat tepi laut, kan? Duduk kat tepi laut pegang gong, pukul-pukul gong, baca apa pun saya tak tahu. Duk pegang itu semua, amalan itu semua tertolak. Ada pula saya pernah terlihat satu ajaran sesat yang mana mereka menunaikan haji dekat tempat lain. Pula dah. Kita kan musim haji, ramai orang beli tiket nak pergi ke Mekah, dia beli tiket pergi tempat lain. Memang murah lah harga tiket dia. Cuma tak ramai lah. Orang tak ramai kan. Dia tawaf dia ada Kaabahnya di situ. Jadi dia tawaf kat situ. Allahu akbar kan. Jadi ini semua ajaran-ajaran yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada sebahagian ajaran sesat yang pergi buat di Karbala. Kan? Jadi itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disyariatkan. Betul. Kalau kita perlu tawaf Kaabah, tawaf Kaabah. Betul. Betul kan? Kalau pernah jadi ustaz nak cerita sejarah haji lah. Sejarah haji. Betul. Ya, sedikitlah. Pada satu masa kami selepas Arafah kita akan pergi ke Muzdalifah. Arafah kita akan pergi ke Muzdalifah, kemudian kita akan pergi ke Mina. Kemudian semasa di Mina tu pada hari pertama kita kena baling batu di Jamrah Kubra itulah. Jamrah yang paling besar. Itu untuk hari pertama. Hari kedua barulah kita akan pergi Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan juga Jamrah Kubra. Pernah jadi ustaz pada satu masa kami nak pergi pada hari raya itulah, hari ke-10 Zulhijjah tu, kami semua sedang berpusu-pusu nak pergi baling jamrah, baling batu di Jamrah Kubra. Tiba-tiba sedang kami melalui Jamrah Wusta tu ustaz. Ada setengah jemaah tu dia tengah baling batu dekat Jamrah Wusta. Dah baling dah. Dia baling kat situ. Padahal sebenarnya hari tu baling di Jamrah Kubra saja. Kan? Kemudian ditanya pula kenapa dia nak baling kat Jamrah Wusta? Dia kata apa? Dia kata Jamrah Kubra ramai sangat. Jamrah Wusta kosong. Penat-penat nak pergi sana, buat apa baling kat sini? Jadi akhirnya apa jadi? Kena halau dengan polis Saudi. Polis Saudi halau dia suruh dia pergi Jamrah Kubra. Jadi pendek kata, amalan-amalan haji juga perlu kita mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai pada ayat yang ke-28
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dua bahagian wa yaj'al daripada rahmatnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah menjadikan cahaya untukmu dan yang dengannya kamu dapat berjalan, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampunkan kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut nak mentafsirkan ayat ni, okay. Saya rasa kita baca terlebih dahululah. Yang kata ada tadi, lega dah. Tak boleh Ustaz. Kita kena bahagi tugas sama rata Ustaz. Bagi adil. Kan kita ada sebut keadilan ke atas tadi. Boleh. Jadi Ustaz, mohon baca dahulu ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-29. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih bagi Doktor, subhanallah. Kupasan daripada doktor dia, subhanallah, masya-Allah, dengan pengalaman dan sebagainya. Moga-moga jadi pengajaran pada kita, insya-Allah. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, ada dua ayat akhir dalam surah Al-Hadid, ayat 28 29. Jom kita baca dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengannya kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Agar ahli kitab mengetahui bahawa sedikit pun mereka tidak akan mendapat kurniaan Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan kurniaan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Dia memberikannya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, dan Allah itu mempunyai kurniaan yang besar. Jadi ayat ini memberitahu bahawa kita perlulah beriman kepada Allah dan kita perlu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan kita perlu beriman kepada Rasulnya. Kemudian barulah kita boleh memperolehi dua bahagian rahmat. Ada setengah ulama kata dua bahagian rahmat ni, satu rahmat iman, satu lagi rahmat takwa. Itu yang disebutkan tadi, amanut
ittaqullah. Ittaqullah wa aminu. Jadi ada dua rahmat yang Allah akan berikan, adalah rahmat yang berasas kepada keimanan dan rahmat yang lahir daripada ketakwaan. Adapun kalau ia merujuk kepada ahli kitab, maka mereka juga akan mendapat dua ganjaran. Kerana apa? Kerana mereka telah beriman dengan Nabi Isa alaihi salam sebelumnya, dan kini mereka beriman pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapat dua bahagiannya di situ. Kemudian Allah menjadikan cahaya. Dah berapa kali dah sebut cahaya Ustaz dalam surah ni. Moga Allah SWT berikanlah kepada kita cahaya. Okey. Tamshu nabihi wa yaghfir lakum. Dengan cahaya itu kita akan apa? Kita akan berjalan di atas dunia dengan cahaya, dan juga di akhirat kita akan berjalan dengan cahaya juga. Allah kenapa menceritakan kepada kita perkara ini? Kerana ahli kitab, mereka menyangka bahawa mereka yang berhak untuk mendapat rahmat Allah sahaja. Mereka yang berhak untuk mendapatkan kenabian. Padahal mereka bukanlah orang yang boleh menguasai Allah. Allah ni maha perkasa yang tidak dikuasai oleh sesiapa pun. Sebab itu Allah memberikan kenabian kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik Ustaz, kalau kita lihat dalam sejarah, berapa ramai Nabi yang diutuskan pada Bani Israel. Ramai. Betul. Tapi akhirnya apa yang jadi? Ramai juga yang sesat. Dan Alhamdulillah, umat Nabi Muhammad SAW hanya memerlukan kepada seorang Nabi. Seorang Nabi yang agung, tetapi yang beriman kepadanya adalah begitu ramai. Dan 1400 tahun lebih, masih lagi kita semua menzahirkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan akhir sekali Allah menyebut, wa annal fadla biyadillah. Allah yang kurnia itu milik Allah. Dia memberi kepada sesiapa yang dia kehendaki, bukan seperti mana yang didakwa oleh Israel, Yahudi dan Nasrani. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Jadi tuan-tuan, mengakhiri sesi ini, kita lihat dahulu resolusi kita ataupun tindakan yang boleh kita buat hasil daripada tadabbur ayat-ayat ini. Tuan-tuan boleh lihat, yang pertama adalah kita menggunakan kelebihan diri untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita tidak mengada-adakan sesuatu yang tiada dalam syariat Islam, iaitu perkara-perkara yang bid'ah. Dan yang ketiga adalah kita tetap beriman dan beramal dengan jalan yang dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk lebih mendapat keberkatan, kita nak minta Ustaz kita, Ustaz Tar, untuk memimpin bacaan doa. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Fadil Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran menjadi cahaya petunjuk dalam kehidupan kami ya Allah, menjadi cahaya penyuluh dalam kehidupan seharian kami ya Allah, menjadi cahaya yang senantiasa berkelip-kelip bersinar di hati kami ya Allah, agar dapat kami menuju jalan kepada keridaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Seterusnya dikurniakan syurga-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita, makbulkan, dan juga kita nak bersama mengingatkan diri kita juga untuk kita terus bersama bergabung dalam tabung gerakan Al-Quran. Sudah pasti kita ingin melestarikan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan kita ingin banyak lagi program-program Al-Quran untuk kita adakan, dan moga-moga kita dapat terus melahirkan generasi Al-Quran. My Quran Time pada hari ini berhenti seketika saat ini. Jangan lupa untuk terus bersama dalam ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi. Dan pastinya Doktor, besok kita akan bersama surah baru. InsyaAllah. Nantikan kupasan yang menarik besok, insyaAllah. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah.